Terima kasih saudara pengurusi majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Daripada kenamaan saudari-saudari dan saudara yang dihormati sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan hai. Alhamdulillah, bersyukur kita dengan hadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah rahmat dan kurnia-Nya pada malam yang indah lagi syahdu ini, kita sama-sama dapat berhimpun dan berkumpul di sini untuk menghayati satu majlis ilmu. Talabul ilmi farzatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu adalah fardu di atas tiap-tiap muslim. Jadi mudah-mudahan majlis ataupun program kita pada malam ini yang bertajuk rahsia mendapat pasangan akan benar-benar memberi manfaat kepada kita bersama. Saya sering menyatakan, yang jauh kita dekatkan, yang dekat kita mesrakan, yang mesra kita serasi-sasikan. Jejak kasih. Saya juga selalu menyatakan, bahkan lewat-lewat siaran awal TV3 dahulu, cermin-cermin diri anda, lihatlah wajah, renunglah pribadi. Mudah-mudahan detik-detik mendatang menjanjikan 1001 kebahagiaan untuk kita bersama. Hai, Yosh. Yosh itu membawa maksud ya riba dekeru, yakin boleh. Jadi pada malam ini yakinlah bahawa setiap daripada kita, andai kata bermasalah ataupun gerhana atau mengalami kemarau untuk mendapat pasangan, selepas keluar daripada dewan ini, melangkah saja dengan kaki kiri, tuk dapat terus. Kerana saya yakin ahli-ahli panel kita pada malam ini sudah cukup tersohor, sudah cukup berketerampilan, sudah cukup berkredibiliti untuk memastikan walaupun sudah tentu dalam masa yang agak terhad, tetapi sekurang-kurangnya dapat kita ungkapkan sesuatu yang terbaik, sesuatu yang berguna, sesuatu yang cukup bermakna kepada kita semua pada malam ini, dan juga untuk kita pergunakan sebagai satu bekalan untuk menghadapi hari-hari mendatang, walaupun mungkin kita tidak gatal untuk berpasangan pada malam ini. Jadi untuk itu, apa kata, marilah sama-sama kita berikan tumpuan kepada dua panel kita pada malam ini, dijemput ke pentas. Yang berbahagia Datuk Dr. Jawa Haji Fazilah Kamsah, dan yang bahagia Datuk Dr. Machita Ibrahim. Dipersilakan. Dan yang bahagia Datuk Machita, saya tak berani cakap banyak lah, dia bawa boyfriend dia malam ni. Baik, kepada Datuk Dr. Machita. Sihat Datuk ya? Boleh dengar suara lu sikit, silakan. Macam mana? Okey. Alhamdulillah sihat. Bahagia lah. Bahagia. Setakatlah rasa menyesal dah dapat pasangan. Okey. Okey lah. Rasa macam baru kahwin. Rasa macam kahwin. Oh, hebat tu. Dan Datuk pula macam mana, setakatlah pasangan okey ke? Maintain? Alhamdulillah. Bagus, bagus. Ada cadangan lain tak ada? Tak ada.
Baik. Malam ni pun Datuk, dua-dua yang berbahagia Datuk, banyak bunga daripada pasu bunga, nampak gayanya. Baik, soalan dah disediakan banyak. Walaupun saya akan cuba menyimpang sikit-sikit lah daripada soalan yang disediakan ni. Bagaimanapun kita akan cuba memenuhi soalan-soalan pada malam ini. Tetapi sebelum itu, saya akan kemukakan soalan yang pertama ini kepada yang bahagia Datuk Dr. Masyitah. Kalau dulu kala, khususnya saya ambil tempat saya lah, Pulau Langkawi. Dalam satu pesta mengemping, Datuk Kamajaya dan Pandak Mayah, Datuk Kamajaya dan isterinya Wan Mahora datang ke Kampung Mawat di Mukim Ulu Melaka, Pulau Langkawi. Mereka lihat seorang gadis sedang menumbuk emping. Maka berkata Datuk Pandak Mayah ini, Datuk Kamajaya ini, iaitu Pengulu Langkawi pada ketika itu, kepada Wan Mahora, isterinya, Mahora, pemegang antan cuba pandang, rambut ikal, mayang seludang, pipi pauh dilayang, hidung mancung seludang, leher nan jinjang, rambut ikal mayang, betis bunting padi, punggung bak buyung petani, jari tombak serai, bibir merkah delima, mata melirik riang, anak siapa maka gerangan. Tanya Datuk Kamajaya. Maka seorang tua dalam kampung itu bernama Baluk, dia pun sedikit batuk. Batuk. Nyusun jari maaf meminta. Gadis dimaksudkan mahsuri bernama. Ibu dan ayah itulah orangnya. Itu cara dululah. Setelah dulu orang nak mengorat cara dulu. Datuk nak? Maknanya nampak cantik gambaran wajah wanita ataupun gadis ataupun rupawan, khususnya di Langkawi waktu yang paling hebat kali Masuri lah. Kalau saya hidup waktu itu pun saya pun berkenan juga dekat Masuri pada waktu itu. Dan lelakinya tak ada lah pula, tak tahu cerita macam mana rupa lelaki, rambut piramli ke apa, sekber macam mana tu tak tahulah. Tapi yang pentingnya rata-rata orang bercakap mengenai perempuan. Baik, memang hebat sekali. Pendek kata dalam konteks kita Adam dan Hawa ini memang ada pasangan lah. Tetapi sukar orang untuk mencari jodoh. Apa sebabnya? Agaknya Datuk sebagai mukadimah kita pada malam ini. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa man tabi'ahu wa wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Terima kasih yang berbahagia saudara pengurusi majlis, saudara Aziz, dif-dif kehormat, tuan-tuan dan puan-puan, datuk-datuk, datin-datin dan pelajar-pelajar, hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Satu soalan yang saya kira agak sukar nak jawab, kenapa sukar nak dapat jodoh? Jodoh ni bukan senang macam nak pergi beli kat supermarket. Boleh cari macam tu saja. Ada orang menyangka bahawa sebab you tak cari kot, sebab you memilih sangat kot. Tapi saya rasa malam ni setelah nak naik tadi saya dapat jawapannya. Antara sebab sukar nak dapat jodoh ni tuan pengurusi, hadirin hadirat sekalian, ialah masalah ramai sangat lelaki-lelaki pemalu yang nak start dulu. Dia macam malam ni lah, patutnya nama saya nombor 2. Alih-alih saya pula kena start dulu. Betul. Orang lelaki ni tak pandai memikat. Kita pula kata orang nak kena tebiang dulu. Kalau tak start, maka dia pun stop macam tu macam. Tadi saya kata Datuk, laki-laki ke doktor start dululah. Jadi saya ni malam gaduh lah dengan orang lelaki ni kan. Jadi ambil jugalah. Tu antara sebab-sebabnya lah yang dapat kita lihat tu. Yang lain tu kalau dapat saya kategorikan kepada beberapa aspek, kita dapat melihat ni orang suka dapat jodoh ni mungkin aspek dalaman, luaran, ataupun soal-soal fahaman yang masih berleluasa dalam masyarakat. Begitu juga saya nak kategorikan yang keempatnya adalah disebabkan ada juga sedikit sebanyak jodoh itu adalah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, cuma lambat dengan cepat saja. Apapun kita mesti yakin bahawa jodoh tu memang ada.
Sebab telah dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha. Maha suci Allah yang telah menjadikan bagi setiap satu itu mesti ada pasangnya. Cuma mungkin pasangan itu belum bertemu lagi ataupun kita tak pergi lagi nak explore pasangan tersebut. Kalau saya katakan sifat-sifat dalaman ni, antaranya macam kita sebut tadi ya, sifat pemalu, sifat nak start dulu tak nak ya, sifat pemalu lelaki, pendiam perempuan, kemudian kurang pergaulan. Tak bergaul sangat. Jadi bila saya berbincang ni, masalah ni banyak juga berlaku di tempat universiti saya mengajar. Semalam saja kami mengadakan satu forum membincangkan tentang masalah yang sama ya. Kenapa berlaku sangat? Dia kata doktor tak bergaul macam mana? Ya, takkanlah kita nak pergi iklan surat khabar pula. Ambil satu advertisement dalam berita harian. Dan ada juga yang berpendapat mungkin sebahagiannya memilih. Tetapi kalau kita fikirkan, berkahwin ni memanglah kena pilih. Takkan main serkap jarang aja, asal ke nampak umur dah lanjut sikit 28 orang asyik tanya, kahwin aja lah, dapat mak motor lah, dah kaki dadah lah, bangla pun bangla lah. Takkan macam tu. Kahwin memang kena pilih. Jadi apabila orang mengatakan bahawa orang ni tak kahwin sebab dia memilih, saya rasa memilih tu perlu, cuma jangan terlalu memilih. Ini yang tak boleh ni, takut-takut dapat ikan bilis. Tu je. Kemudian faktor fizikal yang kurang menarik melihat dan mendengarkan saja kepada sajak dan syair yang dibacakan oleh saudara Aziz. Allahu Akbar. Nak cari yang punggung buyung, nak cari yang jari tombak. Memanglah nak cari yang cantik belaka kita ni, Masya Allah, dikurniakan Allah Subhanahu Wa Taala tak sama. Jadi kalau setiap orang laki-laki cuma nak mencari soal fizikal saja, maka anyalah orang tak apa cantik ni. Dan yang cantik sebenarnya harus dilihat bukan soal fizikal, tapi cantik yang harus dilihat dari segi segala aspek yang lain. Jadi kita kata antara faktornya begitulah. Dan begitu juga kalau kita kata luaran, kadang-kadang sebahagian daripada mereka yang saya berjumpa tak berjodoh lagi bukan apa, sebab mereka membuat pengorbanan, komitmen setengahnya ya, nak menjaga adik-adik dulu sebab mak bapak dah tak ada. Akhirnya Kak Long tu lah yang terlambat jodohnya, adik-adiknya berjodoh awal. Soal pengorbanan dan komitmen. Begitu juga sebahagian daripada mereka kerana status pekerjaan, apabila sudah sampai kepada taraf profesional, maka kadang-kadang sebahagian daripada mereka menjadi career minded, tak sempat nak memikirkan soal jodoh, atau tak kuasa lagi dah nak fikir soal jodoh, ataupun kalau tak career minded pun ibadah minded, macam yang berlaku pada Rabi'atul Adawiyah. Ibadah minded, dia dah tak sempat dia nak fikir soal jodoh. Dan kemudian bila saya bertanya, dia orang cakap juga, dia kata doktor, daripada kita dapat yang dalam-dalam zoo tu, dalam zoo buat apa pula nak cari pasangan dalam zoo? Yelah, daripada dapat buaya darat bewak hidup, baik jangan, baik tunggu dulu daripada mencari masalah ya. Sebab dia kata kadang-kadang lelaki ni dia tak ada kerja, kita kahwin kita pula kena nanggung dia. Sudahlah. Jadi di sini sebahagian daripada mereka kerana belum berjumpa lagi dengan lelaki-lelaki yang berkualiti. Sikit sangat, dah lelaki tu dah lah sikit, nak pilih yang kualiti pula lagilah nak tapis tu tinggal sikit lagi. Akhirnya ramai yang pasrah dan kecewa sebab kurang. Tengok malam ni pun dah tak balance. Macam mana Aziz kata keluar tadi seorang satu, nampaknya seorang empat, mungkin lah kot. Dah tak balance. Jadi kita tengok kurangnya lelaki. Tak tahulah, kalau merujuk kepada statistik pendaftaran setakat ini belum lagi melebihi apa yang Nabi pernah menjangka dalam sebuah hadis, bahawa akhir zaman mungkin berlaku seorang lelaki 40 wanita. Belum sampai lagi ya. Masih lagi pejabat pendaftar mengatakan satu lelaki nisbahnya kepada 2 wanita. Maknanya masih lagi, tetapi tu belum lagi kita kata tolak yang tak berapa kualiti, tolak hak masuk pula geng kita yang lembut-lembut, dia dah lelaki kurang, dia tukar pula status, lagilah kurang. Dah lah kurang dah. Mari pula yang sotong-sotong tu jadi lagi kurang, lagi tak cukup. Macam mana? Kan? Jadi inilah di antara sebab-sebabnya. Tak kurang juga di antara mereka yang fobia dengan kisah-kisah rumah tangga. Tengok mak bapak bercerai, tengok dalam kisah-kisah yang dipaparkan, semua menakutkan. Baiklah jangan kahwin, kata dia.
nasihat pula daripada orang dah kahwin, kau orang dah bujang lagi elok jangan kahwin, ada masalah. Ini yang menyebabkan jadinya jodoh tu lambat. Dan juga fahaman-fahaman, saya katakan kita blok minda, mak dah pesan, datang kat universiti, masuk UPM, belajar, jangan duk kira nak cari pasangan. Belajar dulu. Elok dah habis belajar, tak ada pula pasangan. Sambung master. Dah master, lagi susah nak cari. Sambung PhD, lagi susah nak dapat yang setaraf. Jadi blok minda kita, kita merasakan bahawa kita perlu menghabiskan satu-satu. Kita perlu nak habis-habis mengaji dulu lah, habis semua dulu, barulah kita nak melangkah kepada satu tahap yang lain. Bila kita blok minda kita begitu, maka fahaman begitulah yang menyebabkan lambat juga jodoh. Begitu juga faktor luaran daripada mak bapak. Kadang-kadang kita tengok ya, banyak kes-kes juga yang berlaku, dah nak kahwin, dapat pasangan, tapi mak bapak tak nak. Kenapa? Dapat pasangan daripada mana? Daripada Kelantan. Ya Allah, jauhnya. Tak boleh ke cari orang satu negeri? Tak boleh ke dia buat contoh saya pula? Dia kata tengok Dr. Mashita tu, dia orang Kedah, suami dia pun orang Kedah juga. Saya kata tu kebetulan, bukan cari pun. Kebetulan, tak cari yang Kedah. Berkebetulan. Tapi maknanya kalau orang Kedah ni takut sangat nak cari orang Kelantan. Saya tanya, saya kata kenapa takut sangat nak dapat orang Kelantan? Tak, dia kata sebab pernah terjadi ustazah di Kedah. Orang Kelantan kahwin dengan orang Kedah, pergi hospital. Tanya dekat hospital, mana awak kecemasan? Orang Kedah ni tengok atas bawah, dia kata tak ada. Buat apanya tak ada? Awak kecemasan tak ada? Dia kata pakcik, tak ada pula. Awak tu kalau kencing manis ada lah. Kencing masam rasa tak ada, buat kencing masam, kata dia. Hak ni yang tak boleh tahan ni. Kalau boleh cari hak senegeri, Allahu Akbar. Payahlah nak cari satu negeri. Nak cari semartabat. Kalau yang wan dapat yang wan. Kalau yang ada tengku yang megat dapat yang sama-sama. Maka tentulah ini melambatkan prosesnya, kita kata. Dan begitu juga fahaman dalam masyarakat kita. Amat buruk sekali apabila adanya kata-kata perigi mencari timba. Perigi cari timba. Takkanlah kita ni, kita nak cari dia pula. Dia orang lah kena start dulu. Habis kalau dia dah tak nak start dulu, saya start aja lah. Setakat tu lah Cik Aziz. Wallahualam. Terima kasih mukadimah daripada Datuk Dr. Mashita. Baiklah Datuk, malam ini sebenarnya ramai perempuan, kan? Kalau kita bagi lelaki dulu, agak-agak pukul berapa nak habis semua? Kalau bagi lelaki dulu, cakap bagi Datuk dulu lah, jadi lambat. Sebab tu kita bagi perempuan dulu. Lagipun kita sayang, kasih kat perempuan ni, sebab tu kita bagi. Tak gitu? Tu pun perempuan tak mau menghargai juga. Jadi mungkin Datuk pula agaknya, kenapa sukar sangat kita nak mencari jodoh walaupun ada ruang-ruang, ada peluang, ada usaha-usaha seperti yang bagi Datuk Mashita sebut tadi. Silakan. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Al-azizul jabbarul mutakabbir, la haula wala quwata illa billahil azim. Terima kasih saudara Aziz, sahabat saya Datuk Dr. Hajah Ustazah Mashita Ibrahim, Dev hormat ya, datuk-datuk, datin-datin, para pelajar, adik-adik, anak-anak yang dikasihi. Jadi memanglah kenapa orang ramai sangat tak temu jodoh atau lewat jumpa jodoh? Mungkin satu yang disebut oleh datuk tadi, jodoh belum sampai ya. Tapi saya nampak ya, oleh kerana semua orang insya-Allah ada jodoh masing-masing. Ramai orang bila saya nasihat, counsel ataupun berikan pandangan, dia kata kami dah cuba bermacam-macam. Mandi bunga dah 99 kali. 99 kali. Tapi habis usaha macam lagi. Usaha telah buat, tapi mungkin usaha yang munasib, usaha yang sesuai dengan usaha matlamat yang dicapai itu tidak dilakukan. Jadi itu sebabnya kita kena bincang malam ni. Mudah-mudahan asbab ya, perbincangan efek
di dalam dewan bilik persiapan tadi kita telah bincang, mudah-mudahan kata Cik Aziz, mudah-mudahan ada dari kalangan kita ya, terkecuali Cik Aziz dengan saya lah ya, keluar dari dewan ini mungkin akan dapat pasangan insya-Allah ya. Aziz jangan buat besar Aziz ya. So insya-Allah lah. So terkadang usahanya ada tapi tak betul, kurang munasib ya, itu satu perkara yang amat penting. Dan yang kedua, ini ikut pengalaman saya ya, memberi nasihat pada mereka yang nak cari pasangan. Rupanya pasangan dah ada, dia pun dah ada ya, tapi rupanya orang yang nak cari itu belum benar-benar bersedia. Orang yang benar-benar sudah bersedia ini orang yang sudah merasakan dirinya macam nak jadi suami, macam nak jadi isteri. Sambil satu contoh yang mudah lah ya. Ramai orang yang tidak ada anak, selepas mengambil anak angkat, dengan izin Allah mudah mengandung. Kenapa? Sebab bila dia ambil anak angkat, si suami telah menjadi macam bapa, bukan macam bapa, jadi bapa lah. Yang ibu tadi jadi emak. Jadi bila dah jadi emak dengan bapa, mereka bersedia untuk dikurniakan anak. Jadi artinya orang bujang ni, orang perempuan macam dah isteri dah. You kena yakinkan dia, aku dah cukup ke umur ni ya. Cukup ke? Kalau macam umur 37 macam ustazah 37 ke? Ya. Memang sudah bersedia lah insya-Allah ya, sudah bersedia. So itu satu perkara yang kadang-kadang orang tidak faham ya. Artinya kita tidak bersedia untuk berumah tangga. Memang nak cari, tapi adakah anda benar-benar bersedia dari segi batin, jiwanya, fizikalnya, mentalnya, inteleknya, adakah sudah bersedia? Itu satu persoalan. Ya. Yang ketiganya, perkara yang berkaitan ialah kadang pengalaman saya juga ya, menasihati orang, dia sayang kat orang tu sayang kat dia, tapi orang tu masih belum bersedia untuk meminang dia. Kenapa? Kaji mungkin dalam diri dia tu ada sesuatu yang menahan. So bila saya counsel, saya nasihat, saya probe ya, kita cari rupanya dalam hatinya masih banyak sifat benci, masih benci pada orang-orang yang tertentu. Jadi saya kata, kalau kita masih benci orang, takut orang yang patut sayang kat kita, patut jadi bakal tunang dan sebagainya, masih tertahan untuk meminang. Jadi why not, saya kata, you cuba maafkan semua orang yang you fed up, you benci ini. Mudah-mudahan dengan asbab you maafkan semua orang, maka bakal tunang you, bakal pasangan you akan datang meminang. Pendekkan cerita, selepas di counsel 1,5 jam, dia pun bersedia untuk maafkan semua orang. 3 bulan kemudian pinangan datang ya, dan mereka akhirnya berumah tangga bahagia. Ini isunya ialah rupanya kita memang nak cari pasangan, tapi sebenarnya kita belum bersedia untuk mencari pasangan, sebab ada perkara-perkara kata Datuk tadi, Datuk Masyidah, perkara batin, perkara dalaman yang tidak sesuai dan belum bersedia untuk menerima pasangan yang bakal datang. Itu ketiga ya. Lagi perkara-perkara yang mungkin berkaitan ialah disebut bahawa kita berdoa untuk dapat jodoh ya. Qala rabbukum ud'uni astajib lakum, firman Allah. Allah telah berfirman, mintalah, doalah, pasti aku kabulkan. Dan saya yakin ramai, kebanyakan orang yang masih bujang akan berdoa untuk dapat jodoh. Persoalannya, kenapa doa itu belum makbul? Kenapa masih tidak dimakbulkan oleh Allah? Kenapa? Walhal Allah kata, ud'uni astajib lakum. Engkau doa, engkau minta, pasti aku kabulkan. What's the problem there? Jadi ini persoalan. So kaji punya kaji ya, ramai ulama yang saya rujuk ya, sahabat-sahabat yang saya tanya, salah satu punca doa tidak makbul ialah hatinya masih kotor. Hatinya masih kotor ya, rezekinya masih belum berkat, zakatnya belum sempurna, income taxnya masih lari. Ini ada masalah income tax ni sebenarnya ya, dan sebagainya. Jadi untuk para pelajar, adakah hati anda masih kotor ya? Ini persoalannya. Kotor means masih fed up kat orang, masih benci kat orang, masih sakit hati kat lecturer, masih benci kat kawan sebilik, dan and so on and so forth. Ini perkara-perkara ini yang akan menyebabkan hati kita tidak menarik. Itu memang saya bincang dalam banyak situasi. Rupanya hati kita, badan kita boleh jadi macam magnet. Badan kita macam satu magnet yang boleh menarik bakal pasangan kita atau siapa-siapa pun untuk sayang kat kita. Caranya ialah dengan menggantikan hati kita dengan sifat-sifat yang sempurna, sifat yang positif. Contohnya, kita ambil kata Nabi SAW ya, sesungguhnya semua penyakit adalah dosa dan ubatnya ialah istighfar dan solat taubat. Jadi kalau semua orang yang bujang dan tidak bujang, mulai malam ni ya, kita solat taubat, and then solat hajat, and then kita istikharah, and then kita tutup dengan solat witir. Contoh ya, kita solat taubat, kita cucikan hati kita, maka hati kita akan jadi daya tarikan, akan jadi magnet untuk menarik orang yang sesuai dengan kita untuk mudah datang, bakal pasangan atau sesiapa pun insya-Allah. Ini persoalannya. Adakah diri kita ni menarik pasangan kita?
Ya, adakah kita menarik sayang atau menarik benci? Orang yang akan banyak memberi sayang ataupun sayang, semua orang akan menarik sayang. Orang yang masih ada benci dalam dirinya mungkin menarik benci dari bakal pasangannya. Ini persoalannya. Dan ikut kajian yang saya buat, cuma 1-2% orang Malaysia yang langsung tak ada benci kat siapa-siapa pun. So, terperanjatkah kita kalau ramai orang masih tak jumpa pasangan sebab masih ada benci? Lagu yang ada tu yang suka, jangan ada dusta. Jangan ada dusta. Ada juga lagu lama yang saya dengar tu, jangan ada benci. Casey. Ini rock lama tu dia tak tahu. Ya. So, jangan ada benci. Nah, ini dia saya kata, kita sudah bersedia. Kita sudah berusaha, tapi usahanya masih belum betul, masih belum sempurna. Inilah soalannya. Ataupun, ini dia, saya berjumpa dengan seorang ulama yang jadi guru saya juga. Saya tanya, kenapa Ustaz orang ni telah mandi bunga sampai 99 kali masih tak jumpa jodoh Ustaz? Di mana silapnya? Kena tukar ke air perigi, ke air telaga masjid, kepada air longkang ke Ustaz? Kena tukar ke? Dia kata begini, mungkin dalam perancangan Allah usahanya ialah mandi air bunga 101 kali, tapi kawan berhenti, fed up, give up pada tahap 99 kali. Got the message? Message-nya ialah mungkin kita patah semangat di tengah jalan. So, jawapannya cuba lagi. Saya bertanya dengan orang pakar-pakar ni, apa faedahnya mandi bunga ni? Ya, untuk kebanyakan ulama yang saya rujuk kata, hukumnya harus dengan syarat caranya betul. Rupanya warna dalam bunga akan menyembuhkan jiwa kita. Warna dalam bunga itu jadi color therapy, menyembuhkan jiwa kita jadi sembuh dan akan terpancar kat wajah. Bau dalam bunga jadi aroma terapi. Jadi bau dalam bunga-bunga itu akan menyembuhkan juga jiwa, merangsang wajah jadi terpancar cahaya yang sebelumnya tidak wujud. Jadi mandi bunga ni okey. Ya, dengan syarat caranya betul. Ini contohlah. Ya, so kalau mereka yang telah mandi 99 kali, go on lagi ya. Teruskan lagi. Mudah-mudahan. Ya, ini satu perkara. So of course lah, kadang-kadang bak kata Datuk juga tadi, kenapa jodoh tak sampai? Restu mak bapak tidak total. Mak masih rasa, bapak masih rasa tak berapa sedap untuk melepaskan anak. Ini juga kadang berlaku. Tanya mak redha tak benar-benar saya berumah tangga? Kadang-kadang ada mak, anak sulung dia tak nak lepaskan, anak bongsu apatah lagi. Yang kadang susah nak dapat jodoh. Mak nak anaknya kahwin tapi dalam hati, aku kan macam mana ni? Dia tak benar-benar redha untuk melepaskan anaknya. That is a problem, you know. A big problem. Ini banyak kes-kes yang saya jumpa. Bila maknya benar-benar redha, terus dapat jodoh yang baik. Ini juga satu hal. Dan satu perkara yang kadang kita lepas pandang ialah bab kata Datuk tadi juga, pergi mencari timba. Ya, kena ingat, kena tukar paradigma ini. Tapi kena cari jalan yang munasabah. Cari jalan yang munasabah yang kata orang boleh diterima oleh culture dan masyarakat kita. Memanglah lumrahnya orang lelaki meminang orang perempuan. Tapi tidak bersalahan kalau orang perempuan yang mencari jalan untuk mencari kaedah yang baik dan munasib untuk mereka juga mengesyorkan, memulakan inisiatif. Ya, orang laki-laki boleh jadi pemburu, orang perempuan boleh jadi pemburu dalam konteks itu. Ya, ini satu perkara yang kadang-kadang kita banyak yang terlepas pandang. Ya, walau bagaimanapun ini sebagai mukadimah dan of course lah yang last kali akhir kalam. Saya tak bersesa nak mewujudkan ataupun memaparkan idea ini, tapi ini satu realiti yang terpaksa kita terima. Kadang-kadang ramai sangat susah nak temu jodoh sebab ada fakta-fakta yang metafizikal yang susah kita nak explain. Contohnya terkena sihir atau gangguan-gangguan ilmu batin yang kadang-kadang susah nak dijelaskan secara saintifik. Tapi ini wujud dan mungkin berlaku sebab sihir berlaku sejak zaman jahiliyah dahulu sampailah sekarang. Jadi kalau ini berlaku, carilah jalan untuk protect diri kita, untuk pulihkan diri kita dengan cara-cara yang munasabah, ya, untuk mengatasi masalah belum bertemu jodoh. Terima kasih. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, hadirin dan hadirat yang dihormati sekalian. Soalan berikutnya saya nak pergi kepada Dr. Masyita. Ada orang mengatakan, dan saya pun sering menyatakan, kata malam aku terlalu cemburu kepada siang. Kata siang, aku terlalu cemburu kepada malam. Sebenarnya marilah kita kabarkan kepada siang dan malam bahawa kedua-duanya itu saling memerlukan untuk melengkapkan pusingan hari. Tak ada siang tak bernama hari, tak ada malam juga tidak bernama hari. Begitulah dalam konteks perhubungan kasih sayang antara manusia sebenarnya, yang sudah pasti saling memerlukan
antara satu dan lain, antara lelaki dan perempuan yang sebenarnya saling memerlukan. Dan kita telah lihat ada udara, ada darah, ada Adam, ada Hawa, ada apa lagi macam-macam lah ya. Ada macam-macam pasangan lah yang cinta-cinta yang unggul yang kita lihat melambangkan ikatan dua jiwa. Jadi kepada Datuk pada malam ini, agaknya lah oleh kerana Datuk wanita lah, sejati lah. Apakah sifat-sifat lelaki yang menjadi idaman wanita lah? Yang Datuk tu tahu ada depan tu, yang tu lah. yang secara umumnya, apakah sifat-sifat lelaki sebenarnya yang menjadi idaman wanita? Seperti saya kah? Seperti dia kah? Ataupun seperti sesiapa? Silakan. Terima kasih Saudara Aziz, tuan-tuan dan puan-puan hadirin hadirat sekalian, dan juga Datuk Dr. Fadilah Kamsah yang sentiasa sehati dan sejiwa dengan saya walaupun ada juga canon mengcanon. Saya selalu sehati sejiwa dengan dia, cuma saya tak sejawa je dengan dia. Saya bimbang juga tu, takut bunga ni pun nanti hilang ni, nak balik mandi bunga plastik pun kira okey juga kot Datuk ya. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, bila soalan ditanya lelaki idaman, bunyi perkataannya pun idam. Siapa yang idam selalu ni? Orang mengandung. Orang mengandung kalau dia mengidam, dia tak mengidam makan yang biasa-biasa. Kau tengok orang mengandung mengidam makan apa? Datuk dia tak mengandung, dia tak tahu lah kan. Mengidam nak makan kapur kasut, mengidam nak makan sabun mandi, bang mengidam nak makan susu rimau. Benda yang kita idam ni selalunya benda yang terlalu ideal, yang kadang-kadang kita tak dapat. Sebab tu bila kita cakap soal mengidam, macam dengan orang mengandung mengidam, kadang-kadang dia tak dapat apa yang diidamkan. Tetapi kita boleh bercakap soal bukan pasangan yang ideal, tetapi pasangan yang realistik, bukan yang idealistik. Yang idealistik saya rasa tak ada, yang sempurna semuanya tak ada. Tetapi yang realistik kita boleh terima kekurangan dan kelebihan. Saya pernah interview beberapa anak murid. Saya tanya, kalau kamu nak kahwin, kamu nak cari lelaki yang macam mana? Saya kalau boleh kan Ustazah, saya naklah juga yang hafal Quran. Saya tanya dia balik, you hafal ke? Saya tak hafal, tapi saya nak pasangan yang hafal Quran. You see? Kita selalu nak yang pasangan tu lebih daripada kita, tapi kita lupa mengukur diri kita layak ke nak dapat orang macam gitu. Saya nak yang hafal Quran. You nak yang macam mana lagi? I nak kalau boleh yang open minded, yang boleh bawa berbincang. Tak naklah yang salafi sangat, yang semuanya tak boleh. Yang open minded sikit. Rupa macam mana? Rupa ni orang perempuan tak rupa kisah sangat, Cik Aziz. Asal sedap mata memandang ya? Janganlah muka 10 sen gitu, tak nak lah kan. Ataupun muka macam Frankenstein ke. Asal sedap mata memandang, rasanya dah okey. Cuma bila tanya student ni, rupa penting tak? Kalau boleh tu janganlah yang macam Chinese look sikit. I like the Indian look. Ini kisah benar. Menyebabkan saya tertanya pada diri kita sendiri, kadang-kadang kita meletakkan syarat-syarat yang kita terlupa mengukur diri kita. Kita nak kalau boleh, jangan you Ning Baizura pun pernah iklan dah sok khabar. Kalau boleh nak cari ustaz gitu. Ya, maknanya nak cari orang baik. Tetapi kita lupa bahawa Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan dalam Al-Quran bahawa sebelum kita nak mendapatkan pasangan yang baik, baikkan diri kita dulu. Sebab itu dia kata, al-khabisat lil-khabisin, al-khabisun lil-khabisat, at-tayyibat lit-tayyibin, at-tayyibun lit-tayyibat. Kita nak yang boleh hafal Quran, kita kena hafal Quran dulu. Masuk kelas tahfiz, masuk kursus tahfiz, barulah kat situ jumpa hafiz. Masuk kuliah ekonomi takkan nak jumpa hafiz.
Logiknya begitu. Maknanya kalau kita nak orang yang baik, pertamanya baikkan diri kita dulu. Kalau diri kita sendiri kurang baik, maka cita-cita untuk mendapatkan lelaki yang baik itu tinggal idaman semata-mata. Tinggal mengidam aja kata orang. Tak dapat. Ya? Baik, kalau kita bercakap, saya katakan tadi, kalau orang perempuan lah biasanya, kalau dia nak cari tu, ada beberapa kriteria. Kalau nak susun kriteria tu banyak lah. Tapi kita bercakap yang paling penting, yang minimum requirement, basic requirement. Kalau seorang gadis, apa yang dicari pada seorang lelaki? Pertama, wanita itu biasanya mencari lelaki yang bertanggungjawab dan caring. Itu kriteria yang rata-rata menyebut. Yang caring, yang boleh memahami perasaan kita, yang tidak ego, yang kata orang boleh sabar, tapi kalau first time dating pun lambat sikit, tak boleh semua. Itu kalau kahwin pun terpaksa lah tu. Nak buat macam mana, dah tak ada yang lain. Cuma sekarang itulah kita nak letak syarat banyak-banyak pun tak berani juga. Dalam kelas saya sendiri, kalau studentnya 60 orang, satu kelas 60 orang student, cuma ada 10 orang lelaki, 50-nya perempuan. Biasanya anak murid lelaki tu dia tak masuk dalam kelas dulu, tunggu saya datang baru ikut kat belakang. Tapi dalam hal macam tu pun dia tahu kata dia sikit, selalu dapat nombor yang belakang juga, 10 yang terakhir lah itunya. Daripada 50 ke 60. Saya pernah bertanya, you all tak takut ke nanti you tak nak ke rasa macam nak orang kata nampak dapat cemerlang sikit supaya ramai orang perempuan kan nak cari lelaki yang cemerlang? Dia jawab very simplistic. Doktor, cemerlang ke tak cemerlang, dengan siapa lagi nak kahwin? Kami muka bodoh-bodoh ni lah juga nak cari siapa? 10 orang je ada, laku punya. Jadi dia tak heran dah yang kita ni duk letak kualiti macam-macam, letak pi macam-macam pun dia tahu dia mesti lakunya. Saham kita makin lama makin naik, kita tak ada expired, kemain. Dia kata pada saya, orang laki-laki kalau 40 yang nak diinterview, yang 40 ke atas tu, bila kita nak interview beria-ria kita tanya, macam mana, tak kahwin lagi ke? Belum jodoh lagi, nak cari juga. Tapi kalau tanya orang perempuan, boleh tak nak interview, kenapa lambat kahwin? Tak boleh cari orang lain ke? Dia tu baking gitu. Jadi balik kita perbincangan tadi, yang penting kriteria pertama yang selalu kita cari adalah orang yang bertanggungjawab, orang yang caring. Yang keduanya, melihat kepada keadaan semasa sekarang, rata-rata wanita mesti nak mencari lelaki yang ada pekerjaan. Bimbang juga kalau yang tak ada pekerjaan tu macam mana nak sara hidup. Yang ada pekerjaan. Dan yang ketiganya, yang ada agama, yang boleh membimbing kita sekurang-kurangnya dalam rumah tangga. Itu 3 minimum requirement. Kalau saya nak susun banyak, saya kata boleh. Banyak lagi tu kalau boleh nak orang yang jujur, pandai ambil hati, amanah dalam perhubungan, setia, pandai bergurau, sihat, rajin, boleh juga ke dapur sikit-sikit. Banyak benar. Tetapi kita letak 3 yang utama sahajalah. Orang perempuan dia kurang, saya katakan tadi, dia bukan terlalu mengutamakan soal paras serupa. Tapi itulah, kita macam Datuk sebut, kita nak kena tukar dah, pergi mencari timba. Tukar macam mana Tupperware cari air lah kot. Gitulah nampaknya. Jadi, kalau kita kata yang idealistik, yang macam kita bercakap, kalau engkau jadi bulan, aku jadi bintangnya. Kalau engkau menjadi bunga, aku jadi daunnya. Itu zaman dulu. Saya tengok anak murid saya punya sajak, saya pun terkejut. Dia tulis, kalau engkau menjadi komputer, akulah tertikusnya. Itu bahasa moden agaknya tu. Zaman kita tak ada komputer, bulan bintang je ada. Sekarang dia kata, kalau engkau jadi komputer, akulah tertikusnya. Sanggup gitu? Jadi saya rasa apa yang penting di sini 3 kriteria yang utama, dan paling kita kena ada ialah dalam perkahwinan kita tak akan jumpa orang yang ada semuanya.
tetapi sifat redha dan syukur itulah yang akan menyempurnakan pasangan kita. Wallahu a'lam. Baik, yang bagi Dr. Fazilah Kamsah, mungkin boleh menambah apakah ciri-ciri yang lelaki yang menjadi idaman wanita walaupun bukan wanita. Tapi penting sekarang mungkin Datuk nak nyatakan ciri-ciri wanita pula yang menjadi idaman lelaki dan menokok tambah apa yang dijawab oleh Dr. Masyitah. Silakan. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Cik Aziz, Datuk Masyitah, tuan-tuan dan puan-puan. Saya banyak buat kajian macam Datuk Masyitah juga sebab saya orang sains yang memang dididik secara saintifik untuk sentiasa mengkaji. So saya banyak mengkaji, bertanya pada orang perempuan apakah yang mereka idamkan seorang lelaki itu, dan apakah pada orang lelaki saya tanya apakah ciri-ciri seorang wanita yang mereka idamkan. Anak saya pun saya tanya, isteri saya pun saya tanya. Ya. So ikut kajian nak tambah kalau Datuk punya kes lah tadi. Rupanya orang perempuan dia kalau tengok orang lelaki tengok yang kemas dulu, pakai yang kemas. Dia kalau ada jerawat, bekas-bekas jerawat tu dia dia lagi macam ni lah, macam lebih macho lah. Dia kalau muka manis sangat dia tak. Dia kalau bekas kena tembak ke ada ada kena parang, itu bekas tu yang macho. Mahal tu. Itu satu. Tapi rupanya dalam konteks yang sama, orang lelaki pula bila memandang wanita ikut kajian satu dunia, didapati bahawa orang perempuan, orang lelaki akan memandang satu ialah wajah orang perempuan itu, wajahnya dan juga potongan badannya. Itu secara umumnya. Now, berkaitan pula itu pula saya pun buat kajian demi kajian bagaimana kita nak menarik jodoh based on sifat-sifat wanita kegemaran seorang lelaki. Rupanya itu sebenarnya bila saya baca majalah dan sebagainya, orang cantik sengsara, orang handsome sengsara. Rupanya orang lelaki yang isterinya terlampau cantik tak tenteram hidupnya. Orang perempuan yang suaminya terlampau handsome tak tenteram hidupnya. Ikut kajian satu dunia. So puan-puan, adik-adik, anak-anak, carilah yang sedang-sedang lah. Yang sedang-sedang. Macam kita legit, okey lah. Taklah satu kes-kes yang disebut oleh Datuk Masyitah siang budak-budak. I don't think dia punya student tu macam itu. Adakah the last 10 semua lelaki? Tak patut tu. I think tu ada exaggeration sikit tu. Siang budak lelaki. Okay. So ikut kajian, maaf kalaulah saya daripada 1 hingga 10 katalah saya ni 5/10. Aziz mungkin 8/10. Datuk Masyitah mungkin bagilah Chan 9/10, bagi Chan lah. Kita linian So rupanya orang kalau 5/10 elok digandingkan dengan orang yang 5 atau 6/10. Itu rupanya. Ya, artinya laki-laki walaupun dia kalau berbangga dapat seorang makwa, seorang girlfriend yang cantik, tapi untuk jadi isterinya dia akan cari yang sepadan. Bak kata ustazah tadi lah, sepadan dengan dirinya. Walaupun dari segi skala kecantikan. Itu kajian dan saya amat setuju kalau kita tengok keliling pun begitulah. Sebenarnya kalau ialah awak kaya Datuk ke Tan Sri, maaflah ini sebagai contoh realiti di masyarakat kita. Isterinya pula cantik suami baru 60 isteri baru 24. Ngam ikut sunnah Nabi 53, Aisyah 13. Jadi okeylah tu. Jangan komen yang bukan sunnah. Sunnah. So sunnah okeylah tu. Jangan lawan sunnah. Okeylah tu So tapi sengsara, that's not right. Dalam konteks hidup sekarang ini is not right, jadi akan sengsara lah. Baik, kalau kita boleh rumuskan, apakah ada sifat-sifat wanita yang menjadi idaman lelaki? Satu, kata survey yang saya buat di Malaysia, orang lelaki punya tertawan pada wanita yang yakin pada dirinya, confident. Dia cantik tapi tak perasan dia cantik. Engkau? Dia pandai tapi tak perasan dia pandai dan tak mengutuk lelaki. Itu mahal tu. Itu mahal tu. Nasib baik dia dah kahwin, jadi senang lah, okey lah. So satu of course lah Dan konsep cantik, of course lelaki suka wanita yang cantik, tapi cantik itu berbeza. Masa saya bujang-bujang saya suka wanita yang slim. Oleh kerana isteri saya dah besar sekarang, saya suka wanita yang besar. Okey lah tu. Jadi cantik itu relatif. Jangan takut. Kalau anda wanita yang pelajar perempuan atau orang bujang perempuan yang agak besar, cari yang besar-besar, no problem. Ngam. Okey, satu. Of course lah, laki-laki yang mencari berakhlak. Walaupun kita ni rocker, kita akan cari wanita yang berakhlak, dari keluarga yang baik-baik dan sebagainya. Alright? Tetapi saya ulang balik.
Anak kes Dr. Masjita punya kes tadi relevan. Orang laki-laki suka isterinya orang yang bijaksana yang pandai, tapi tidak menunjukkan sangat kepandaiannya kepada laki-laki sampai nampak kebodohan lelaki. Ramai lelaki akan tertolak kalau nampak sangat dia bodoh berbanding pasangannya. So even though you are smart, it's fine, it's good, but don't show off that you are that smart. Don't be too smart. Itu maksudnya. Ya, saya tak mengatakan orang perempuan tak boleh pandai. Pandailah. It's okay, it's good. Tapi janganlah terlampau pandai pada orang lelaki. Lagi? Jangan terlampau cerewet sangat. Jangan terlampau cerewet. Suruh cakap dulu pun komplain. Contoh. Ini yang laki-laki semua kata Allah. Yang contoh aja, jangan you fikir yang lain-lain. Ya. Okey, jangan terlampau cerewet, jangan terlampau cemburu sampai sesak nafas. So one lady, ya. One lady komplain ke saya, menangis kat telefon. Saya pun tak tahu mana nak start, menangis. What happened? Inilah tunang saya ni. Kami dah nak nikah 4 bulan lagi, tapi dia dah dingin, dia tak balas SMS, dia tak jawab. Ya. Cuma kesalahan saya lah, I banyak tanya dia. Itu je sebab dia pergi mesyuarat. Mesyuarat kat mana? Dengan siapa? Di mana? Kenapa lewat? Ya. Agenda juga kenapa habis berapa? So dia tanya baru satu perkara tentang mesyuarat dah 29 soalan. Macam mana orang tak lemas? Akhirnya boyfriendnya diam. So dia tanya saya, patut tak saya kontak lagi? No. Orang laki-laki bila merajuk, biarkan dia merawat dirinya sendiri. Orang laki-laki cukup pantang kalau merajuk, dikejar-kejar oleh perempuan, dia menyampah. Nampak? Saya bagi rahsia, saya bagi trik. Biarkan dia, biarkan. Cuma pamerkan kasih sayang, doakan dia cepat pulih. That's all. Jangan cuba nak never mind, jangan pujuk-pujuk. Laki-laki tak suka dipujuk. Tapi kalau orang perempuan merajuk, memang sangat-sangat suka dipujuk. Sebab orang laki-laki bila dia rapat pun dengan pasangannya, dia rasa tertekan, dia akan renggang kembali. Sebab laki-laki ni macam getah rubber band. Ya, dia kalau dah rapat sangat, dia rasa gelisah, rasa lemas, dia jauhkan sikit. Itu sebenarnya sayang isteri, tinggalkan. Dia nak bergisah kejap, lega, rindu, balik. Itu caranya. Faham? Oh, you bujang takkan faham? Tak apa. Ini orang yang tak bujang ni faham Datuk Masjita, mungkin faham sikit-sikit lah. Ya, sebab dia belum cukup tua. Ya, orang tua macam saya mungkin faham lebih sikit gamaknya. Ya. Okey, so jangan terlampau cemburu, dan orang lelaki cukup pantang wanita yang melawan cakapnya. Baru girlfriend, boyfriend, baru bertunang dah melawan, tak setuju. Kalau tak setuju pada lelaki, orang lelaki cukup sedih dan tertolak dia kalau orang perempuan melawan pandangannya dengan cara yang kurang hikmah. Bukan tak boleh lawan, sebab laki-laki pun banyak buat silap. Laki-laki pun kata Datuk Masjita, banyak kebodohannya. I agree, memang banyak kebodohannya. Tapi jangan tunjukkan kebodohan dengan cara yang tidak hikmah. Ya, itu sebabnya kalau nak komplain tentang lelaki, prinsip yang saya sebut selalunya ialah 7 kali belai, 1 kali komplain, 7 kali puji, 1 kali kutuk. Laki-laki boleh terima. You ni kan handsome, cakap pandai, ya, orang Langkawi, bukan Kedah, orang Langkawi. Memang bagus. Ya, jerawat pun bagi jerawat ada bagus. Memang macho. Cuma satu aja. Barulah komplain. Ya, 7 kali puji, 1 kali belai. So that is very important. Ya. Orang laki-laki juga cukup tertekan, fed up kalau perempuan tu terlampau canggih sangat. Ya, pakai baju coklat, handbag coklat, kasut coklat. Ya, dia punya gelang coklat. Bankrupt lah dia kata, aku macam ni. Ya. Dan kita ambil contoh aja yang saya nampak, contoh aja. Jadi jangan pula fikir yang bukan-bukan. Ini kalau hujan payung coklat, ada orang dah celok, cakai dah elok, cantik dah, keluar, bang hujan bang, kena pakai, kenapa pula tukar pakaian? Payung hijau. Ini payung salah kala dengan baju, tukar baju, tak pitam orang lelaki. Inilah kadang-kadang menyebabkan orang sesak nafasnya. Okey, of course lah, ya. Orang lelaki cukup suka pada orang perempuan yang merangsang kehebatannya, bagi dia motivasi. That was good, bagus you buat tadi, bagus you main bola tadi, bagus cara you cakap tadi. So bila dia, orang lelaki terasa dia image-nya dirangsang, emosinya dirangsang, semangatnya dirangsang oleh wanita itulah akan jadi wanita pilihan hatinya. Sebabnya orang lelaki cukup, walaupun sayang pada wanita tertentu, tapi kalau dah dia tak dapat kata tu merangsang jiwanya, selalu kena kutuk, selalu kena marah, buat baik pun orang tak, bagi hadiah pun orang tak appreciate, contohnya, maka dia akan terpadam kasihnya, sayangnya pada wanita itu. Of course orang lelaki
suka pada orang perempuan yang taat perintah Allah, itu tak dapat tidak, ya? Sejuk mata memandang. Dan yang paling penting, Cik Aziz, ialah Ustazah, laki-laki suka seorang wanita yang balance lah, ya, seimbang. Seimbang itu persoalan yang sangat relatif. Seimbang artinya, ya, agamanya ada, ya, bijaknya ada, rupanya ada, ya, rajinnya ada, tahu masak sikit-sikit, ya. Kalau tak ada rendang tok pun, ya, mi segera pun boleh lah, ya. Contohlah, contoh, ya. Jadi itulah antara perkara-perkara yang boleh menambat hati laki-laki yang patut ada pada wanita. Wallahualam. Terima kasih Datuk Fazilah Kamsah. Mungkin ada yang tak disetujui oleh Datuk Masyidah, tapi tak ngapa, biarkan Datuk Masyidah menjawabnya nanti. Datuk, boleh saya panggil Datuk Masyidah saja? Masyidah. Agaknya Datuk, ada tak dalam proses kita nak mencari pasangan ni wujud situasi yang dikatakan cinta pertama? Cinta pertama. Ada tak? Wujud tak situasi cinta pertama? Love at first sight lah ni. Ya. Saya melihat dia, Cik Aziz, cinta pandang pertama ni bagi saya kerap berlaku dalam filem-filem Hindustan. Tetapi apabila saya mengkaji hadis-hadis, di sana ada sebuah hadis di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-arwah junudun mujannadah, fama ta'arafa i'talafa, wama tanakara ikhtalafa. Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan bahawa jiwa manusia, al-arwah, jiwa manusia itu junudun mujannada, boleh merasa serasi dan berkumpul dengan seiras dan seimbang dengannya. Fama i'talafa, fama ta'arafa, apa yang dirasakan banyak kesesuaian, i'talafa, dia boleh bersatu, wa ma tanakara ikhtalafa, dan kalau first time dia tengok, dia dah boleh rasa bahawa kesesuaian itu tidak ada. Jadi berdasarkan kepada hadis ini, kemungkinan cinta pandang pertama memang wujud. Berdasarkan apa yang Nabi cerita, kita tak tahu di mana, tapi kita rasa macam selesa bersamanya. Pertama kali tengok macam rasa ada satu daya tarikan magnet yang menarik kita, besoknya nak tengok lagi. Pertama kali tengok rasa rindu untuk berada sama, bahkan tengok macam bentuk bingkai spek mata pun jadilah. Lebih kurang gitu-gitulah. Jadi soalnya saya rasa mungkin ada, ya, sebab ini pun dipaparkan kalau dalam filem pun begitu juga kan. Kalau pertama kali aku melihat dia, jantung aku dup dup dup, gitu. Agaknya pandang pertama lah, ya. Cuma merujuk kepada tadi, biasanya kalau cinta pandang pertama bagi saya lebih kepada cinta yang melihat kepada rupa. Ya, walaupun hadis tadi menyatakan kemungkinan juga perasaan, bukan soal rupa, tapi kita dapat merasakan insting dalaman, seolah keserasian di situ memang wujud. Tapi rata-ratanya kalau kita lihat sekarang, itu bagi orang yang bersih hatinya, ya, kerana dinyatakan dalam hadis yang lain bahawa apabila aku wafat, kata Nabi, terputuslah wahyu kecuali mubasyirat. Sahabat bertanya, apa itu mubasyirat? Mubasyirat, kata Nabi, adalah firasat orang beriman apabila hatinya bersih. Maka macam tu juga kalau kita bersihkan hati kita, ya, balik-balik lagi soal apa yang telah dinyatakan oleh bahagia Datuk pada peringkat awal, soal hati. Soal hati. Sebab tu nak kena jaga hati selalu. Kita dengan pasangan kita pun tak boleh sikit-sikit jauh hati, tak kena sikit sakit hati, tak betul sikit kecil hati, dia datang lambat sikit kecil hati, tak kena macam mana sikit kecil hati, lupa hari jadi kecil hati, asyik kecil hati je kita ni. Dah lah hati tu dah kecil, kan lama-lama kecil sampai dah hati dah rasanya, dah terlampau kecil dia kan. Jadi nak kena jaga hati. Cuma saya katakan tadi soal cinta pandang pertama bagi orang yang hatinya tidak bersih, lebih kepada soal rupa. Sebab itu kita tengok apa yang dipaparkan dalam masyarakat ialah bila muka di Cik Aziz tak berapa putih sangat, tak nampak pula jejaka tu.
Tetapi bila setelah memakai krim pemutih selama 6 minggu, tiba-tiba sampai tertinggal handphone, barulah nak start, I'll call you. Tadi mentang-mentang muka kita hitam, langsung tak nampak. Bila dah putih baru nampak. Itu yang sekarang trend, krim pencerah wajah. Jadi saya rasa kalau cinta pandang pertama itu berakhir daripada rasa insting dalaman, maka kemungkinan wujud itu memang ada di sana. Tetapi kalau setakat pandang dalam, orang kata nampak luaran gitu je, nampak cantik, maka dia pergi nak berkawan kerana nampak luaran, mungkin tak dapat bertahan. Orang lelaki saya tengoklah, daripada banyak-banyak saya bertanya pada mereka, mungkin first time dia tengok cantik, tetapi kalau dah lama-lama dia berkawan, dia tengok perangai tak elok, dia tak peduli dah soal cantik itu, dah jatuh nombor 2. Cantik pun dia tolak ke tepi. Sebab itu orang lelaki memang suka berkawan dengan ramai perempuan, tetapi bila nak berkahwin, itu yang banyak. Bila semalam dalam forum kami bertanya, kenapa dia kata, kenapa tak kahwin, kenapa lambat jodoh? Macam mana doktor? 7 tahun kahwin, kawan, 7 tahun kawan. Tiba-tiba last kali dia cakap apa? Tak ada jodoh antara kita. Senang tinggal I macam gitu. Dah 7 tahun I tunggu dia, I kawan dengan dia, last dia kata tak ada jodoh. Simple aja macam gitu. Maka terus ditinggalkan. 5 tahun I menghabiskan I punya masa menunggu dia. Alih-alih dia cakap tak jadi, alih-alih dengar kahwin dengan orang lain. Dan jadi saya merasakan di sini bahawa cinta pandang pertama itu kalau berdasarkan kepada rupa dan lahir semata-mata memang tidak bertahan. Walaupun Nabi SAW menyatakan kalau orang lelaki memang dia pandang rupa. Sebab tu Nabi sebut tunkahul mar'ah li arba'. Lelaki dia cari perempuan untuk 4 benda. Ya. Pertamanya 5 liha, dia akan cari wanita yang ada harta juga, yang bekerja. Hasabiha, yang ada kedudukan. Jamaliha, dia nak cari juga yang cantik. Mana ada lelaki tak suka tengok perempuan cantik? Kalau tidak, dia tak akan perasan beg kita kalau koko ke, kasut kita kalau koko ke. Gitu kan. Mesti nak tengok juga. Kereling-kereling pun jeling-jeling ke. Last kali Nabi kata baru lidi niha. Carilah yang ada agama daripada tiada. Jadi kemungkinan cinta pandang pertama tu memang ada, cuma kita tak mahu dia lahir kerana dasar pandang kepada yang rupanya cantik saja. Wallahu alam. Baik Datuk, agaknya mungkin sikit pasal cinta pertama ni. Berapa puluh kali Datuk cinta pertama? Tengah saya banyak puluh kali ke? Isteri saya di sini sudah cakap lah. Terima kasih Cik Aziz, tuan-tuan dan puan-puan. Sebenarnya ikut saya orang sains, jadi ikut cakap cara kajian lah, ya. Dan bila cakap tentang mata ni, saya terkenang lagu lama ni. Orang lama-lama mungkin tahu lah, orang muda-muda tak tahu. Dia kata apa? Dari kerana mata yang mempunyai kuasa. Dengar lagu tu? Tu penyanyi Ar-Azmi. Orang muda tak tahu apa yang saya, tapi tak apalah, orang lama tahu lah. Sebenarnya mata ni, dari konteks komunikasi, dan bidang saya memang bidang komunikasi dan psikologi. Jadi orang dari komunikasi ikut kajian, orang perempuan kalau bercakap dengan lelaki sanggup memandang mata lelaki up to 60% maksimum, ya. Tapi orang lelaki, oleh kerana memang betul orang lelaki ni lebih pemalu dari orang perempuan dalam konteks memandang mata. So orang lelaki macam Aziz dengan saya ni, kita kalau bercakap dengan orang perempuan, kita pandang matanya lebih kurang 30% saja. 30% of the time. Kita pandang kejap lagi, pandang kejap lagi. Saya buat eksperimen pada diri saya sendiri. Bila saya mengkaunsul orang, saya akan pandang mata orang perempuan itu. Pandang saya lagi tak tahan. Sebab memang Allah buat begitu. Kalau pandangan mata ini terlampau lama, maka mudah jatuh cinta. Jadi prinsipnya, ini dia prinsipnya. Prinsip cinta pandang pertama ialah, kalau kita nak cuba wujudkan cinta pandang pertama dengan secara sistematik dan saintifik, cuba kekalkan kontak mata dengan bakal pasangan kita 75% of the time. Duduk, kalau duduk 1 jam 40 minit pandang dia, pandang matanya, mata tentang mata itu. Dan pandangan mata ada 4 jenis. They call it sticky eyes, intense gaze, pandangan jegir, pandang intense gaze, ataupun sticky eyes itu melekat kat matanya, ataupun they call it bedroom eyes, mata kuyu je tengok dengan, saya pun susah nak cakap, nak demonstrasikan, ya, bedroom eyes. Dan yang keempatnya ialah the visual voyage, dia melihat keseluruhan wajahnya, ya. Alismu, ya, hidung kan ada lagu tu, alismu, matamu. You tahu tak apa yang saya cakap ni?
So kajian demi kajian yang dibuat bahawa cinta pandang pertama apabila wujud keserasian roh. Bak kata ustazah tadi, bila roh serasi, hadis menjelaskan juga roh serasi, dan roh itu ialah kontrol, dikawal oleh Allah. Cinta itu pun sebenarnya satu makhluk. Cinta ini makhluk, ianya hidup macam orang, macam pokok. Cinta adalah makhluk, dan cinta itu boleh dipupuk, dibaja. Sebenarnya saya bagikan tadi prinsip untuk membentuk cinta, ya, untuk memupuk cinta, ya. Dan bila ada chemistry, they call it chemistry, artinya keserasian roh. Bila pandang aja terus berdetup-detap, ingatlah itu, ya. Dia berdetup-detap dia. Ya, dia memang lain macam lah, macam saya tengok isteri saya tu, macam itulah lebih kurang lah. Depan dia cakap itulah, ya. Kat belakang pun serupa juga, tengok tu bersangka buruk, ya. So ini satu perkara yang kadang kita terlepas pandang, ya, dengan keserasian roh. Jadi cinta pandang pertama disebut sebagai cinta pandang pertama bila dengan pandangan pertama kita tertawan oleh kerana keserasian roh dan dipupuk dan terusnya sampai kepada cinta yang lebih abadi sejati. Itulah cinta pandang pertama. Tetapi cinta kalau pandang sebab suka, dia ada cinta, ada suka, ada nafsu. So tu tengok tahap-tahap pandangan itu. So biasanya kata pakar-pakar psikologi cinta, dia kata bahawa cinta pandang pertama cuma wujud untuk mereka yang yakin, dan berbungalah cinta-cinta sejati based on the first episode pandang itu. Maka itulah cinta pertama. Tapi dia tidak wujud untuk mereka yang tak yakin atau tak kisah untuk memupuk cinta. Jadi sebenarnya cinta pandang pertama tengok situasi. Wallahu a'lam.